Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita sapa kepada hadis 959. Kira-kiranya kuliah akhir lah sebelum masuknya puasa Ramadan. Ya dah. Cuma malam Sabtu ni, hari Sabtu tu puasa dah kodok lagi. Lepas tu nak lagi kedok malam Sabtu tu. Tak usah lah dia. Kalau orang pondok kali 15 Syaban tu dia bertidur kita. Lepas tu bertidur ni. Kan tu guru pondok kan. Masuk bulan Syaban tengok tu ni 10 Syaban dia hamba klik lah kalau dah nak murid. Kita ni rajin pada dia. Okay. Hadis 959 kita duduk cara yang berkaitan dengan puasa lagi lah. Jadi hadis 959 ni dia bunyi lagu ni. Wa as-Samma' binti Yusrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد أنكره مالك وقال أبو داود ومنسوخ. Daripada As-Sama' binti Busr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang telah difardukan ke atas kamu. Jika seseorang kamu tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah ia. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan hadis ini diingkari oleh Imam Malik. Abu Dawud berkata hadis ini telah dimansuhkan. Baik, kita bincang sikit. Sebelum pada tu dia ada sambungnya juga supaya kita boleh buat perbincangan. Kita baca sekali dengan hadis ini kosong. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthar ma yasumu min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad wa kana yaqul innahuma yawm 'id lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Sabda Nabi, kedua-duanya adalah hari raya orang-orang musyrikin dan aku ingin menyalahi mereka. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kedua-dua hadis kalau kita tengok situ, hadis mula-mula tadi larang puasa hari Sabtu. Baik, kita cuba tengok perbincangan ini. Pada permulaan Islam, sebelum Nabi buat sesuatu hukum, pada permulaan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka melakukan penyesuaian dengan ahli kitab dalam perkara yang tidak ada ketentuan syariat. Jadi maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan serupa dengan ahli kitab. Sebab apa? Sebab ahli kitab ini juga daripada din samawi, khususnya orang Yahudi, kerana bersama dengan orang Yahudi ni kitab Taurat. Orang Nasrani Kristian kitabnya kitab Injil. Sebagaimana kita tahu, kitab Taurat itu kitab Nabi Musa, kitab Injil ialah kitab Nabi Isa.
Maknanya kitab ini diturunkan oleh Allah. Cuma kita umat Nabi Muhammad ni kerana mari Al-Quran, kita tak boleh pakai dah. Kerana syariatnya berlainan. Dengan sendirinya termasuklah syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Tambah-tambahan pula, kitab Taurat dan kitab Injil ni telah diubah, dipindah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Sehingga Tuhan sebut dalam Quran tu, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi mereka yang menulis kitab-kitab mereka itu dan mendakwa ini adalah daripada Allah. Kitab tu dia pindah, tapi dia kata kitab tu daripada Allah. Bapa dia pindah nak sesuaikan dengan kehendak pendeta-pendeta. Sebab itulah Al-Quran ni Tuhan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan berjamin ni, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Okey. Jadi pada permulaan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia suka, yang disebut sini, melakukan penyesuaian supaya tidak baloh dengan ahli kitab sekiranya perkara itu tidak ada ketentuan syarak ataupun tidak ada satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu baginda melarang berpuasa pada hari Sabtu untuk menyesuaikan dengan mereka kerana hari Sabtu adalah hari kebesaran mereka. Baik. Di sini kita tengok sini, seolah-olah dia ni boleh menyesuaikan, Rasulullah ni dia boleh menyesuaikan diri dalam benda-benda yang tidak ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba mari hari Sabtu ni, kerana hari Sabtu ialah hari kebesaran orang Yahudi, hari Ahad ialah hari kebesaran Nasrani. Jadi dia larang puasa pada hari Sabtu tu sebabnya menunjukkan bahawa benda tu ada larangan syarak. Okey, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sebut, sesiapa yang menyerupakan dengan sesuatu kaum, maka dia serupa dengan kaum itu. Baik. Tetapi pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya bersikap membezakan diri kaum muslimin dengan mereka. Jadi baginda berpuasa pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Nampak ni. Kalau puasa hari Sabtu, nanti kata serupa dengan orang hari raya apa dia ni? Hari raya orang Yahudi. Mana tak serupa? Sebab hari raya ni hari orang tak puasa tak. Jadi bila lah orang Yahudi tu hari raya dia hari Sabtu, maka Rasulullah puasa pula hari Sabtu ni. Tapi nak membezakan supaya tidak tuju pada hari Sabtu, Nabi ni dia tidak khusus hari Sabtu saja, namun baginda tidak mengkhususkan pada dua hari tersebut, bahkan turut berpuasa sehari sebelum atau selepasnya. Jadi hukumnya ialah dilarang berpuasa pada hari Sabtu. Puasa ni puasa sunnah. Kalau puasa wajib macam bulan Ramadan tu tak cara kaidah secara khusus. Itulah dia. Jadi kita pun benda tidak banyak. Apa orang panggil pengajaran yang kita boleh daripada hari tadi. Dia tak bui kalau kita tuju pada hari Sabtu tu. Jadi ya moleknya kita ambil hari yang disunatkan, iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. Itu adalah amalan, orang panggil itu hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan hari putih 13, 14, 15. Dia puasa yang paling baik sekali disebut puasa Nabi Daud. Hari ni sekali ni. Hari ni puasa, esok dok, lusa puasa, tolak dok. Mana dari sebulan tu 15 hari. Dia puasa. Jadi baginda berpuasa ni
Jadi hukumnya dilarang berpuasa pada hari Sabtu itu puasa sunat secara khusus. Okey. Mananya? Bagi pendapat itu dia tidak mari sini pandangan jamhur ulama. Ni. Jadi diambil ni dilarang berpuasa pada hari Sabtu secara khusus. Itu dia kata pendapat diengkar, dimasuk oleh Abu Daud kata. Sebab itu jadi beberapa pandangan ulama. Jadi maknanya ni sebenarnya ambil sini daripada intisari dah. Ada ulama berbeza pendapat dari segi ni. Jadi kita ambil hukum dianya setelah orang tengok kepada pendapat ulama ni, maka orang panggil dia khulasah. Sebagai kesimpulannya, dilaranglah kita berpuasa pada hari Sabtu. Dimasukkan je lah. Memang lah. Sebab tu katanya dia ada. Tapi sini ni syarah bagi hadis ni macam Imam As-San'ani ni kan. Dia buat mari mungkin masa catik ni tak salin pun habis. Dia riwayat hasil daripada itu ulama-ulama mazhab berbeza pendapat kan. Syafi'i kata guano, Maliki kata apa. Jadi maknanya dia lebih cenderung ambil pada satu pendapat ni, dilarang juga berpuasa. Tapi dia tak punya juga satu ni. Walaupun masuk dia mungkin dia ada hak lain lah tu. Okey. Engkar lagi dah. Mana dua ulama tu, Imam Malik dengan Abu Daud. Dia tak rasa tadi lah. Ulama masa dia nak Son'ani ni Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dia kadang-kadang dia senaraikan hadis tu kan. Ada hadis dia pula hak larang tu tidak masuk sini. Cuma ni pendapat akhir sekali Son'ani ni pendapat lagu ni dilarang berpuasa pada hari Sabtu ni. Ni pendapat dia. Kalau kita tengok hadis lepas ada tu kan. Kadang-kadang hadis tu je ada riwayat tapi dia buat mari. Dia kata ulama-ulama ia berpendapat sebalik daripada tu dia pegang kepada beberapa hadis yang lain. Situlah tu. Tapi hal ni lah lagi tidak berapa itulah. Ni maknanya nak riwayat sini bukan sepakat ulama lah. Ini berlaku khilaf antara ulama. Sepaksa lagi kita tengok ni katanya berlaku. Ni juga ni khilaf juga berlaku ni. Tapi mazhab Syafi'i kita tak boleh. Ni mula ni tidak orang panggil ni pukul 2 bulan Sa'ban. Ni kita ni. Tak boleh puasa dah ni kita ni. Puasa sunat. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Mereka hadin. Rawahul khamsah wastankarhu Ahmad. Tengok ni. Engkau ni. Rasulullah bersabda, jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Rawahul khamsah. Riwayat al-khamsah. Imam. Siapa dia? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad dia engkar hadis ni, dia tak terima dia. Lihat. Maknanya bagi dia, bila Nabi kata jika masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa sunat. Ni bagi tolong. Hari ni berapa bulan Sya'ban? 20 lebih dia dah. Tapi Imam Ahmad dia engkar hadis ni. Sebab itulah tidak sepakat yang ulama kata tak boleh puasa ni. Syafi'i kita je. Mazhab lain kata boleh lagi nak puasa. Kan? Kita tengok uraian dia. Buat apa ni? Tinggal ke apa ni? Apa tu biaknya? Sebaiknya seseorang mempersiapkan diri untuk menyambut puasa bulan Ramadan. Alasan ulama cari.
Baik, sekarang kita ni dia suruh kita siap diri nak sambut Ramadan. Ingat situ dah. Barangkali inilah rahsia larangan syariat Islam yang menyatakan tidak boleh melakukan puasa sunat. Oh, Saleh juga habis sultan pula. Sunat selepas pertengahan bulan Syakban. Ni sunat ni, bukan sultan, ni sunat. Baik, dia ayat sini bapa ya larang puasa tu lepas pada 15 Syakban ni, sebab dia suruh kita siap diri dah nak sambut Ramadan. Cuci kata akak enjin. Dia suruh segar, makan banyak dulu ni. Supaya bila masuk bulan Ramadan puasa dengan bersungguh. Jadi dia tak siap ambil letih lah ni. Kan? Tak sama teluh kita sebulan Syakban tak puasa saya habuk bagai. Enggak. Kalau dia tak siunya lepas 15. Mana 16 lah kata. Tengok ni. Ada juga pendapat yang menyatakan alasannya kerana khawatir puasa sunat bercampur aduk dengan puasa wajib di sisi orang awam. Ni lagu ni. Dia takut orang jahil. Orang jahil ni orang awam lah. Tukar hak mana Ramadan, hak mana tidak Ramadan. Faham? Kalau dah dia kata umat Islam tu dia bui 20 hari bulan lagi puasa 20, 21, 22, 23. Dia kata takut orang awam maksud sini orang jahil. Dia tak faham, dia kata bila start Ramadan. Jadi nampaknya sini para ahli ulama kita ni dia jaga benar lah sesuatu amalan, takut silap faham orang awam. Orang awam mana orang tak mengaji. Itulah sebab benda-benda sunat ni kan, dia cuba juga elok supaya jangan buat berterusan walaupun tidak jadi syariat. Kita katalah supaya Nabi kan, amalan sunat dia buat tapi dia tak buat juga jaga-jaga. Nak menunjukkan benda tu sunat, kalau dia buat semua jadi wajib. Apa kata tak? Kita ni kalau kita buat semua tak jadi wajib sebab kita ni bukan menentu, bukannya boleh buat kira syariat kita ni. Syariat sudah sempurna. Ambil contohnya supaya sebut contoh semuanya, baca surah As-Sajdah pagi Jumaat dah. Kita baca semua. Nabi dulu dia baca dia berhenti. Ada juga kadang-kadang subuh Jumaat dia baca surah lain. Sebab apa tu? Dia takut jadi wajib sebab kalau Nabi buat semua Tuhan akan jadi wajib lalu. Jadi dia tak siwi jadi wajib, dia tinggal juga jaga-jaga, maka kekallah baca surah Sajdah pagi Jumaat itu hukum dia sunat. Duduk situ dulu dah. Ada pun kita learn kalau kita baca tiap-tiap pagi pun tak jadi wajib dah sebab kita bukan Nabi. Faham? Tetapi para ahli ulama ni dia melihat kepada orang awam ni macam tadi. Alangkah baiknya jarang-jarang sekali kita jangan baca. Takut orang awam, orang yang tak mengaji tu disilap faham. Pagi Jumaat ni kena baca surah Sajdah, kena sujud sejadah. Kalau tak baca sujud sejadah tak boleh. Dia takut jadi ogi kata tak boleh. Betul tak? Jadi serupa juga dia kata sebab dia tak sibui puasa lepas pada 15 hari ke atas mana start 16 Syakban tu puasa sunat, dia bimbang takut orang yang tak mengaji tu dia tak tahu mana tahu Ramadan. Dia takut, dia kata puasa Ramadan ni jadi 45 hari muka capu 15 pula dengan 30. Apa yang tak? Itulah sebabnya. Ini sebenarnya pendapat ulama ni sebab Nabi tak sebut dia. Ada pendapat. Nak terima dok. Ini nampak nama pendapat ulama. Kita kena ingat kalau pendapat ulama ni kita tak boleh berkerah. Tama-tama kalau ada khilaf. Kullu kalamin yu'khadh wa yudra'. Itu prinsip kita. Illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin, setiap kata-kata. Tak sekira untuk guru mana, untuk syekh mana, maulana mana. Yu'khadhu wa yudra'. Boleh terima, boleh tak terima. Jangan marah. Illal maksum, kecuali orang yang maksum. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi, setiap hak Nabi raya kena terima, wajib. Itu kena ingat. Tolak pada Nabi, terpulang kepada keadaan. Sebab kita manusia,
kemungkinan betul dan kemungkinan salah itu adalah sifat kita. Faham tak? Tapi orang kita tak boleh, bila tak setuju sikit, dia seolah-olah kita kata Nabi lah kau. Bila kalau dia puja seorang ulama, tidak, dia tidak Nabi. Tidak Nabi, cara dia meroyak tu supaya Nabi, supaya maksum. Orang sensitif benar dengan Imam Ghazali, tak boleh tak nak ke dalam kitab Ihya dia tulis tu. Sedangkan ulama juga yang kritik, bukan kita. Kadang-kadang dia sebut Imam Ghazali tu sebagai tinggi-tinggi sangat tu, kita dengar cara dia royak meh-meh supaya Nabi yang dia membuat. Tak kena situ. Kalau kita kata gitu, tidak Nabi. Ya tidak Nabi apa? Betul lah dia mau kata tidak Nabi. Tapi cara tu, cara supaya Nabi lah. Kalau tak letak sikit habuk. Dia kita tengok, bukan kata kita hukum keupayaan kita. Kita cuba baca, ada pandangan ulama macam Imam Nawawi yang kata pandangan Imam Ghazali tepat ni tak kena. Faham tak situ? Kenduk kecil gini kalau dengar tu, digi royak dia kata. Mengajar sikit kau dak kata Imam Ghazali, tengok tu dah. Digi buat cerita lagu tu. Pasal kena dah ke ustaz. Siapa dia tu? Ustaz Mak Mustafa ngajar mula. Dia ngajar fiqh sunnah. Jadi dia sebut lagu tu lah. Orang kita duduk ni kok kasar ni hak bawa tak leban. Tu. Dengar dia royak. Dia kata, mulut uduh sangat. Dia kata Ustaz Mak sedap dia kono. Terdengar sendiri dia sebut atas kereta tu. Mulut uduh sangat Ustaz Mak Mustafa. Kata apa mulut uduh? Dia kata, dia sebut, dia kata tak betul Imam Ghazali situ. Ya Allah, kalau dia kata gitu. Dia kata mulut uduh selalu. Buat pergi kritik Imam Ghazali. Yang Ustaz Mak Mustafa kata, pandangan Imam Ghazali dalam bab ni ditolak oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar disebut. Dia kata Ustaz Mak Mustafa mulut uduh. Tengok kenapa dah. Demo lah perangai uduhnya. Orang becek ilmiah ke mana? Terdengar sendiri. Orang aja mengatakan kalau ayat kena belakang, moga dia ustaz juga malah ayat. Ni cerita tahun 80 pula. Dia ayat masa Ustaz Mak Mustafa ada mengajar. Ustaz Mak Mustafa baca fiqh sunnah. Masa tu dalam fiqh sunnah disebutlah kitab tersebut. Tetapi larangan ini bersifat terikat dan tidak mutlak. Tengok ni. Walaupun hadis tak dilarang, ia dikecualikan bagi mereka yang terbiasa dengan amalan puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan Khamis. Siapa-siapa dia hak puasa sokmo jadi amalan dia Senin Khamis, Isnin Khamis, walaupun masuk bulan Syakban lepas pada 15, ya hadis kat tadi kata tak boleh puasa dah bila masuk 15, orang lagu ni boleh. Tengok tu. Ada boleh mengalih tengok belakang tu. Kalau besok duk puasa Senin Khamis dah, lola ni boleh puasa lah dia. Walaupun lepas pada 15, walaupun dah masuk dah 16 Syakban. Faham? Kita ni lepas pada 16 Syakban. Sebab hadis tadi dia kata jangan puasa bila masuk 16 Syakban. Kan? Tu hak dia kata jangan tu bagi orang seperti kita tak ada apa-apa. Bahasa menyengak nak puasa, tak puasa, aku nak puasa sikit, tak boleh. Tapi kalau dia kata orang yang sudah terbiasa, sudah jadi amalan dia sok mudah, puasa Senin Khamis, dia boleh teruskan puasa dia sampai kepada rapat ketara masuk bulan Ramadan. Faham? Ini juga termasuk untuk orang yang masih ada puasa qada. Kata dia duduk tangguh-tangguh kalau tengok hak mari wuzu ke apa. Tak ada apa, tak ingat ada 3 hari lagi 16 Syaban dan buat apa. Hak tu wajib sebab bagi qada ni bagi wajib. Lapas fala tasumu disebut. Makna dia jangan puasa. Jangan kamu puasa. Fala tasumu tu yang diguna di dalam hadis ini menunjukkan larangan makruh. Dia kata larangan makruh. Tak ada ulama pun kata haram, tapi
Tu situ duduk, tapi kita tengok pendapat ulama lagu mana. Dalam hadis ini juga disebut wastankarahu Ahmad. Mana dia gapo wastankarahu? Imam Ahmad engkar. Imam Ahmad tak setuju hadis ni. Dia kata hadis ni hadis mungkar. Mungkar ni maksud dari dhaif. Dalam sanadnya terdapat Al-Ala ibnu Abdul Rahman. Orang ni dia kata jujur, namun kadang-kadang melakukan kesilapan. Oh, dia ni orang jenis terbolah sikit. Jadi orang nak meriwayat hadis ni jauh-jauh tapi terbolah tak boleh. Dia terbolah sikit dia. Kalau dia nulis, nak tulis lain, orang riwayat lagu lain, dia tulis lagu lain, dia terbolah. Tengok riwayat cuma hanya ulama nak terima hadis ni, dia naknya orang yang boleh meriwayatkan hadis tak pada dengan jauh saja. Dia kena kuat ingatan, dia kena jenis orang yang dia teliti buat kerja. Jenis orang terbolah tak boleh. Situ. Justru para ulama berbeza pendapat mengenai larangan berpuasa di pertengahan bulan Syakban. Ni, ulama duduk baloh. Boleh kau tak boleh puasa sunat bila masuk 16 Ramadan dia kata. Tak serupa pendapat ni dah. Kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i menghukum haram. Sebab tu kalau baca kitab-kitab Jawi kita, Kifayatul Muhtadi ko, Sabila ko, bacalah kitab-kitab fiqh ni, hak mazhab Syafi'i ni, semuanya kata adalah diharamkan berpuasa selepas 16, masuk bila masuk 16 Syakban ada kata. Faham? Kita duk bicara ni kena dengan tajuk ni sebab siapa musim dia tak? Kita sopo janji-janji dah baca bab puasa kena pula musim dia. Pendapat-pendapat lain pula ada yang mengatakan makruh. Ini haram. Ada yang kata makruh dan ada pula pendapat yang mengatakan tidak makruh, malah ianya sunat. Supaya Imam Ahmad tadi. Apa yang dia tidak kata makruh tu? Sebab dia kata dia tak terima hadis tu. Ada salah ni. Faham tak? Ini hadis ni kata ni kedua pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahul khamsah ghair Tirmizi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Tengok molek ni. Yaumi Arafah bi Arafah. Puasa hari Arafah di Arafah. Bukan mana? Riwayat Al-Khamsah kecuali At-Tirmizi. Mana 4 orang yang riwayat, Tirmizi tak masuk. Dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dia kata Nabi larang orang puasa di Arafah pada hari Arafah. Makna dia orang duduk di Arafah pada masa tu. Jadi maknanya mau haji. Artinya orang yang tak duduk di Arafah boleh puasa hari Arafah, bukan sunat. Faham tak? Hari Arafah ialah hari yang ke-9 bulan Zulhijjah. Esok kena raya. Esok nak raya lagi hari ni Arafah. Iaitu hari jemaah haji berwukuf. Duduk di Arafah berwukuf. Okey. Malam tu dia bergerak lah. Pergi ke Muzdalifah. Terus ke Mina. Baik. Jadi hari tu pada hari Arafah banyak ibadat yang dikerjakan seperti talbiyah. Gapo talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Ni satu lapas yang tidak sunat bagi kita duduk sini. Ni nak rasa ni. Boleh ke tak? Kita duduk, kita hari raya kita pun labbaik Allahumma labbaik aja kan? Nak pergi semaya raya, hari raya haji je kan, kita pun jalan labbaik Allahumma labbaik. Orang tak pergi buat tak?
Siapa dia sunat baca ni? Nuh. Jemaah haji ataupun orang umrah. Pasal apa? Makna labbaik Allah tu kita menyahut, aku terima panggilanmu, aku menyahut seruanmu ya Allah. Kita nak kata menyahut kan, kita duduk rumah. Ni ayat kali kita pakai modal apa salah ha? Kita boleh buat asal. Nah, kita boleh buat. Hari raya ni kita pakai talbiyah lah kepok kita. Nak turun semaya raya, duduk rumah masing-masing, mari masjid, labbaik Allahumma labbaik. Boleh ke tak boleh? Boleh? Nak tanya, boleh? Tak boleh jawab, boleh tak boleh? Kita labbaik Allah sekali. Tak boleh dah. Apa tak boleh? Ada lah kan? Ada hadis lah kan, jangan kata talbiyah bagi orang duduk dua muka ke tak buat haji dah. Tak buat umrah. Tak. Dia kata tak boleh lah sebab Nabi tak buat. Hak ni bukti ni kita nak. Maknanya dia mau nak sangat bila nak buat ibadat, nak tahu Nabi buat tak buat. Labbaik Allah tidak benar camik kan sebut nama Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik. Kita pun buat kata di negeri Kelantan gitu. Hari raya labbaik Allahumma labbaik. Tak ada dengar sini. Tak ada orang di Mekah je dengar gitu. Jadi kita kena talbiyah. Untuk orang duduk di Arafah tu, doa, qasar, jamu, hanisa ni. Tabu haji kita ni tak bui. Kita duduk di Arafah ni tak bui jamu qasar. Ni. Menghadiri dua khutbah tak ada peluang kita bolehnya berwukuf. Oleh itu diutamakan bagi orang yang sedang ihram, orang duduk ihram duduk Mekah, hendaklah berbuka. Dia lebih afdal jangan puasa di pok dia, agar badannya segar dan bertenaga untuk melakukan semua ibadat haji. Dia panggil manasik. Nak melepas pada tu nak melontar, pas nak pergi Mekah pula nak tawaf, nak sa'i, dia tak builah puasa. Demikianlah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda berbuka dan minum susu di hadapan para sahabat. Baginda melarang berpuasa pada hari tersebut. Bagi kita hak tidak buat haji, ini salah satu daripada hari yang disunatkan berpuasa. Kita tak pergi Mekah di sini. Ni, esok kena raya haji. Orang Jambi dulu panggil hari waktu pak. Walaupun hari raya haji orang tak waktu pak. Larangan ini hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram. Kita duduk sini tak ihram. Selain daripada mereka adalah lebih utama berpuasa pada hari Arafah. Tengok, selain daripada jemaah haji, lebih utama, sangat-sangat dituntut untuk kita berpuasa hari Arafah. Siapa dia tak biasa puasa tu pasal niat lah tahun ni. Kita ada dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan lebih lagi kita akan jumpa dengan hari Arafah. Maknanya hari esok nak raya haji. Kita pasal niat lah ni kita nak puasa. Kalau tak raya ayat hidup terang sekali ni belum mati lah. Maknanya ada juga malaikat boleh catik pahala dia ni rajin puasa Arafah juga sekali dalam seumur hidup dia. Okey. Kerana apa? Berpuasa pada hari tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang silam. Bukan main-main. Tuhan delete. Jadi nak ayat sekali lagi, kalau sebut dosa sini, dosa yang tidak berkaitan dengan manusia, hak orang. Kalau kita apa orang tak hapus dosa buat amal ibadat, kena pergi minta maaf dengan dia. Kalau curi barang dia kena taklid. Kalau dia halal tak apa. Kalau hutang tak bayar, tak suruh semayang lah buat aku mana, tak habis dosa dah. Ni bila disebut kita jumpa dalam hadis, dalam mana-mana hadis ya dia sebut dosanya diampun. Supaya ni, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah,
maka nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa tadi, dosa kita dengan Tuhan, dosa kita terlucut semayang, dosa kita duk tengok benda maksiat, duk tengok aurat orang, dosa kecil melarat, ada. Tapi kalau dosa kerana kita buat kena ke orang, ambil barang orang, tipu orang, hak tu kena selesai sama kita dulu. Yang Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu dosa lagu tadi. Jangan silap dah. Okey. Jadi dia sebut sini kali kita puasa bulan Arafah, hari Arafah, sehari kita puasa tu Tuhan akan sapu dosa-dosa je hak setahun. Bukan sikit tu benda tu. Dan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, setahun lepas dengan setahun akan datang, seperti mana yang disebut di dalam hadis yang lain. Dia tak mari hadis ini. Pendapat-pendapat lain pula ada yang mengatakan makruh, dan ada pendapat yang mengatakan tidak makruh, malah ianya sunat hak tadi. Oleh itu jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang sedang mengerjakan ibadat haji disunatkan berbuka pada hari Arafah. Walaupun ada ulama kata orang buat haji tu pun boleh juga puasa. Hak kita sini tak ada ulama bah dah. Sunat semua, lebih afdal kita puasa. Ni dia nak royak ni, hak dia kecek ni, orang hak tengah buat haji tu. Hak duk pakai ihram tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh puasa, ada kata tak boleh puasa. Okey. Tapi majoriti jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang sedang mengerjakan ibadat haji disunatkan berbuka, maknanya jangan puasa pada hari Arafah, dan makruh berpuasa kerana melemahkan badan. Makruh pula dia. Jadi benda makruh ni benda yang Tuhan tak suka lah, benda makruh, cuma dia tak biasa. Okey. Habis masuk dah isya dia. Berhenti sekat ni lah. Kita berhenti sekat 993. Ada soalan nak tanya?